Sekiranya ada setengah pihak mencadangkan naikkan kadar caruman KLSP. Bagi mereka yang tercicir ni bagaimana? Mereka mengharapkan dengan pekerjaan yang baru sahaja yang mereka terlibat. Mungkin mereka nak lunaskan segala komitmen yang ada, tiba-tiba ada pula cadangan daripada Kesatuan Pekerja dan sebagainya mencadangkan untuk naikkan kadar caruman. Tetapi pendapat mereka ini berbeza. Bermaksud kalau kita lihat melalui petikan ini, yang mana cadang naikkan caruman KLSP bahagian majikan. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Seimbang. Aku Faizwan. Dalam episod ini aku akan baca artikel ini, pandangan daripada kalau kita tengok sini, Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia menggesa kerajaan untuk menaikkan kadar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KLSP bahagian majikan daripada 13% kepada 20%. Ada ke majikan nak buat? Aku tak rasalah. Menurut Presidennya Datuk Muhammad Syafiee, perkara itu merupakan salah satu daripada 12 perkara yang dicadangkan oleh UNIMLC untuk kerajaan dan majikan tangani dengan kadar segera sebagai hadiah sempena Hari Pekerja 2023, yang mana menaikkan kadar caruman KLSP bagi majikan daripada 13% kepada 20%, terutama bagi pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Kenaikan tersebut perlu dalam memastikan pekerja yang mahu besar kelak mempunyai simpanan yang mencukupi. Mengikut keadaan semasa dalam KLSP mereka, katanya dalam satu kenyataan pada Ahad. Antara perkara lain yang dicadangkan oleh UNIMLC adalah menggesa kerajaan, terutama Kementerian Sumber Manusia, mengadakan dialog dengan semua pemegang taruh. Jelas Muhammad Syafiee, ia bertujuan untuk menyemak dasar dan undang-undang perburuhan agar lebih sesuai dengan keperluan semasa selepas pandemik COVID-19. Seterusnya, beliau turut menuntut kerajaan menangani masalah kos sara hidup yang meningkat dengan ketara setiap hari ekoran kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Pada masa sama, Muhammad Syafiee berkata, antara perkara lain yang diperlu beri keutamaan untuk adalah mengkaji semula umur persaraan wajib 60 tahun. Pada masa kini, apabila seorang pekerja, mereka akan disarakan apabila mencapai umur 60 tahun. Jadi, dasar semasa hendaklah disemak bagi membolehkan pekerja bekerja sehingga mereka lengkap 60 tahun dan bukannya ketika permulaan umur 60 tahun, jelasnya. Dalam pada itu, beliau menjelaskan kerajaan juga perlu mengkaji semula bayaran pencen yang rendah kepada pesara syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC kerana mereka menerima pencen di bawah paras kemiskinan. Tambah, beliau mengkaji status pencen bekas-bekas pekerja Bank Simpanan Nasional BSN susulan dasar mengkorporatkan bank tersebut juga perlu dilaksanakan. Pada masa yang sama, beliau memaklumkan pekerja-pekerja kru filem Malaysia perlu diberi pembelaan kerana kebanyakan mereka tidak mendapat pengiktirafan daripada kerajaan. Seterusnya, Muhammad Syafiee berkata, pihak kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak pekerjaan, mengutamakan pengambilan pekerja tempatan, mewujudkan lebih banyak taska atau pusat penjagaan kanak-kanak di setiap tempat kerja. Akhir sekali, beliau turut mendesak parti-parti politik supaya tidak bercakaran, sebaliknya menumpukan memberi perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan keperluan menunaikan janji dan tawaran Manifesto Pilihan Raya Umum ke-15. Bagus juga cadangan dan penjelasan dan statement daripada beliau. Kalau kita ikutkan sekarang ini, kerajaan sekarang fokus kepada Hari Raya. Majlis terbuka lagi tak habis-habis sehingga 14 Mei. Bagaimana mereka yang yang bukannya dalam negeri-negeri yang terbabit dengan hari terbuka ini? Mereka ini masih lagi belenggu dengan kos sara hidup yang makin lama makin umum. Berita tu kita pasti untuk nak bagi tahu saja. Tapi in the reality bagaimana? Mereka yang terkesan ni yang tahu sahaja, yang membeli. Pihak atasan tak membeli. Suruh maid, pekerja, driver untuk membeli barangan dapur. Yang dia tahu, balik kerja, duduk atas meja makan dan telah dihidangkan makanan tersebut. So, kena fahamlah dalam keadaan sekarang untuk pastikan kerajaan sekarang ni betul-betul berbeza dengan kerajaan terdahulu. Kalau kita ikutkan kerajaan terdahulu sebelum ni pun, ada kesan, ada impak dia.
Okey, dari segi orang kata mensyorkan kerajaan, nama kerajaan ataupun satu orang kata title, okey, bagi kerajaan tertentu. Contohnya macam keluarga Malaysia, kita tahu, okey, dan kita nampak dia punya imbuhan ataupun kata macam ruang-ruang bantuan yang diperuntukkan tu nampak jelas. Tapi setakat ini kerajaan Madani kita tahu ada, tetapi masih lagi orang kata tergantung. Masih lagi peringkat penelitian yang tak habis-habis lagi. Kalau pergi ke website bajet MOF pun, maklumat terkini akan dimaklumkan kemudian. Okey, maklumat jelas, maklumat apa semua akan dimaklumkan kemudian. So, macam mana macam kita ni sebagai penyampai info nak sampaikan, oh, ada bantuan ni. Ada peluang ini. Ada manfaat ini untuk kalian semua. Title tu ada. Tetapi semua maklumat lanjut akan dimaklumkan kemudian. Okey? So sampai bila benda ini akan tergantung kat situ sahaja? Okey, rakyat tak boleh nak tunggu korang, orang kata kerajaan sekarang ni laksanakan hari terbuka ke untuk mempromosi dan sebagaikan ke, masalah itu masalah ini. Tak, kita nak dengar apa manfaatnya. Setiap kerajaan yang diambil alih tu, bila rakyat ini dah mengundi, bermaksud dia menunggu apa yang kerajaan boleh membantu mereka. Ingat, bukan rakyat saja, tetapi dari segi orang kata pelbagai pihak, termasuk majikan juga. Kalau kata dicadangkan naik 20% lah, okey, seperti mana yang dimaklumkan daripada berapa? 13% kepada 20%. Kita kena lihat lah, okey. Kita kena lihat pandangan beliau ini adakah berbaloi ataupun tidak dengan orang kata keadaan sekarang. Okey, sekarang ni kalau kita lihat investment yang diperkatakan oleh kerajaan, yes. Tapi kita nak tunggu setakat mana dia punya itu boleh orang kata capai 100%. Bukan kata-kata sahaja. Sebab apa, kalau kita lihat banyaklah perkara-perkara ini dibangkitkan. So, okay, kita boleh lihat kepada sektor pekerjaan sekarang. Peluang-peluang pekerjaan yang ada. Bagaimana? Adakah membantu mereka yang golongan yang berpendapatan tinggi sebelum ini yang telah dibentikan dapat manfaat tersebut? Okey, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Masih lagi mereka ini tergantung juga. Sebab apa? Itulah berlakunya tuntutan ke SP dan sebagainya bagi golongan-golongan ini. Okey, sebab faktor usia lah, faktor-faktor tertentu lah yang perlu kita fikirkan lah. Okey, sedalam-dalamnya. Janganlah tengok, oh tak boleh. Fikir, kenapa diorang ni minta? Kenapa diorang ni tuntut? Itu yang kena fikirkan lah oleh kerajaan sekarang. Tapi apakah daya mereka ini terlalu, orang kata, selesa dan mungkin sedikit angkuh. Okey, sebab apa tuntutan ini melibatkan parti politik yang mungkin bagi mereka yang mereka rasa macam buat apa kita nak ikut mereka ni? Okey, mereka ini adalah golongan-golongan yang banyak rasuah dan sebagainya, kata mereka lah. Okey, itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.